بالنبي طه الحبيب المشرف صفوة دمع. Nanti akan berlaku fenomena, itu disebut oleh hadis Nabi, bukan ni ramalan, ni hadis akan berlaku satu fenomena kerosakan ekonomi yang sangat dahsyat, sehingga waktu itu harta seseorang yang paling bernilai bukan rumah dia, bukan tanah dia, bukan kereta dia yang banyak, bukan duit dalam bank, tapi kambing yang ada bersama dengan dia. Nabi SAW sebut dalam hadis, Allah SWT, kerosakan ekonomi akan berlaku. Tak lama lagi akan berlaku, sikit lagi masa akan berlaku, tak lama dah benda ni. Lah ni dah berlaku, sikit demi sikit akhirnya akan jatuh keseluruhannya, akan habis semuanya, hancur semuanya. Okey ya? Okey. Saya beri contoh. Lah ni kita sangat harapkan mall. Mall harapkan apa? Barang-barang lebih luar. Kadang beras pun lebih luar, makanan lebih luar. Dan kita ni dulu kita tak harapkan lebih luar. Orang dulu ada bendang sendiri, ada kebun sendiri, ada ternakan sendiri, ada tanaman sendiri. Pertanian dia buat, peternakan dia buat. Orang dulu walaupun mall jauh daripada kampung dia tak pergi mall pun. Kedai jauh dia tak pergi kedai pun. Keliling rumah dia tu macam kedai dah. Nak cabai dah. Nak halia dah. Nak bawang dah. Nak beras dah. Allah sana. Nak makan ikan ada kolam dia buat. Ataupun dia pergi tangkap kat sungai tepi tu. Nak makan daging kambing ada. Lembu dah sembelih semua. Tu orang dulu. Kalau mall tu tutup 3 bulan pun dia tak risau. Ada bekalan makanan, aku ada bekalan makanan. Allah sana. Walaupun Jepun masuk, komunis masuk, bom itu bom sana bom sini, tak boleh keluar daripada kampung, kena duduk dalam rumah masing-masing, tak risau. Kenapa? Keliling rumah ada kambing, ada ubi. Orang makan ubi ya, ubi dia panggil apa? Ubi kayu apa semua kan. Jadi zaman lah ni kita gadai tanah kita jual tanah kita tinggalkan ternakan kita. Nabi kata apa? Antara hufatal urata al'alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Hari ni tak jadi kita Imam Haddad dah, hari ni jadi kita fiqh tahulat. Kata kita tentang alamat kiamat. Pikot lain dah hari ni, minta maaf banyak-banyak. Sikit lagi. Tak ada nak baca kitab. Nak cerita pasal keyakinan tu, pasal rezeki tu. Depi sampai situ nampak macam mana? Allah SWT. Okey. Jadi Nabi kata apa? Nanti di alamat kiamat tu nanti kamu tengok orang gembala kambing duduk kampung, tinggal penggembala dia, tinggal kampung dia, tinggal tanah dia, tinggal ternakan dia, tinggal pertanian dia, apa? Dibina bangunan. Ataupun mereka itu mengutamakan kerja, dia panggil apa, duduk dalam bangunan, iaitu kerja makan gaji. Akhir ternakan tak ada, pertanian sendiri tak ada. Bila berlaku apa-apa, contoh ni kita lah ni duk harapkan apa, kita kerja makan gaji, Allah sesenang, kita tak ada ternakan sendiri, ikan tak ada, kambing semua tak ada, tumbuhan tak ada. Bila kita dapat gaji, kita nak beli apa? Mesti nak pergi mall, nak beli berapa kan, beras apa semua. Okey, apa berlaku nanti dalam rumah kita ada apa? Kita flat rumah kita, tanah tak ada, apa tak ada, flat rumah, kondominium. Orang kata syok nak kondominium, saya tak rasa tak syok. Bagi saya kondominium sangat risiko. Tak ada tanah sendiri, tak nak ternak apa-apa, sikit-sikit kot nak makan ubi tepi tu ke, kot makan emergency, tak ada. Bahkan kalau berlaku apa-apa, habislah gempa semua, habislah kondominium kita tu. Memang best tengok kolam kat bawah kita nampak, tapi kita tidak ada tanah. Sedangkan Nabi kata siapa ada tanah, pedulilah tanah dia. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, Nabi kata apa? Siapa yang ada tanah, peduli tanah dia. Buatlah cucuk tanam. Walaupun sekejap lagi akan berlaku kiamat, mampu cucuk tanam. Penting yang cucuk tanam di akhir zaman. Walaupun nak kiamat sekali, orang kata kiamat sekali, kiamat petang ni sekali pukul 10 malam kiamat. Kalau mampu cucuk tanamlah, supaya kamu ada sumber untuk makan di akhir zaman. Okey, contoh dia makan gaji, tiba-tiba bulan tu apa dia panggil apa, kuasa besar luar masuk nak jajah kita, dia bom habis mall kita, ataupun berkuasai mall kita, dia berkuasai gudang-gudang makanan kita. Kita pula duduk kondominium, duduk flat, ataupun duduk rumah taman atau rumah apa saja yang tak buat tanaman, dia buat simen habis sekeliling rumah, tanah tak ada. Dah tanah tak ada, dia duduk berbunga banyak-banyak. Lepas tu bila kena bom kita punya mall, kena bom kita punya pelabuhan, kena sekat kita punya sempadan untuk masuk makanan, lepas tu nak makan apa? Duduk kondominium nak makan apa? Berapa lama kita punya makanan dalam peti ais akan bertahan? Mungkin 3 hari. Kita pula jenis harap mall, nak pergi beli hari ni, nak makan hari ni pergi beli 2 hari betul habis. Berapa lama kita nak harap kepada Allah SWT?
kita punya sumber makanan kita. Allah SWT berapa lama. Jadi Allah SWT bila dibom saja habis. Allah SWT. Tetapi bagi orang yang duduk di kampung-kampung, bila dibom mall, disekat sempadan, bekalan makanan tak boleh masuk, dia relax kan? Kenapa? Ubi ada, ikan ada, kambing ada. Nabi kata dalam hadis ni, hadis sahih, Nabi kata apa? Harta yang paling bernilai nanti di akhir zaman iaitu kambing yang ikut bersama dengan tuan dia. Orang yang ada kambing, apa maksud di sini? Dia ada sumber makanan sendiri, dia tak harapkan kepada mall, kepada import daripada luar. Ekspor tu maksudnya hantar kan, import masuk kan. Lah ni kita hanya mengharapkan ekspor, import. Satu masa nanti bila kita disekat ekonomi kita, ditutup sempadan kita, ditekan kita, waktu tu bila makanan luar tak boleh masuk, tak nak makan apa, disekat pula semua ni, bakalan habis pula bekalan kita, nak makan apa tu. Tepi-tepi rumah tengok ada pokok bunga rumah habis bos simen habis semua. Allah SWT. Sebab itu rumah, kalau ada kawasan lapang rumah, jangan bos simen semua. Ya, memang simen nampak kemai, kena ada tanah juga. Nabi kata pedulilah tanah, siapa ada tanah, cucuk tanamlah. Nanti di akhir zaman ekonomi akan jatuh, ekonomi akan rosak, makanan yang diimport akan stop semuanya, bekalan akan habis. Dan kalau kamu tak ada ternakan dan juga pertanian tanaman, kamu akan mati kebuluran. Dan ini dibuat oleh ulama-ulama di Hadramaut. Kerana di Hadramaut, di Kota Tarim khususnya, pernah berlaku satu fenomena yang besar, iaitu Kota Tarim ni dia jauh daripada bandar, sangat jauh. Mereka setiap hari mengharapkan lori masuk hantar bekalan makanan. Mereka simpan dalam gudang mereka, semua kedai-kedai mereka. Setiap hari pergi beli kedai, beli masak di kedai. Satu hari tak boleh nak masuk, lori dah tak boleh nak masuk, tak tahu sebab apa, sekatan apa tak tahu. Akhirnya bekalan makanan yang mereka ada habis, mereka tak ada tanaman, ternakan pun mereka tak peduli waktu tu. Akhirnya beribu orang di Kota Tarim mati kebuluran. Akhirnya ulama mereka kaji, rupanya ada sebut dalam hadis Nabi SAW tentang harta paling bernilai nanti di akhir zaman, iaitu kambing yang ikut kita. Maksudnya apa? Contohlah nanti, kenapa bernilai kambing? Kenapa bernilai ternakan waktu ni? Tanaman bernilai. Contoh bila dibom nanti mall apa semua, contohlah ni, bukan nak suruh orang bom tak, contoh disekat sempadan, kita dikuasai oleh kuasa besar dunia, contohlah. Dia cuba nak mati kita, nak penjara kita dalam negeri kita sendiri. Contoh, kita keliling rumah kita semua simen, tanaman apa tak ada, ada lah pokok bunga atas, boleh makan ke pokok bunga atas tu? Boleh lah kalau emergency, tapi taklah nak boleh hidup lama sangat. Allah SWT. Jadi bila ada simen semua, kawan sebelah rumah kita, rumah dia kecil je, kawasan rumah kita tu besar, tembok kita besar, rumah orang kaya ni, 3 tingkat. Luang tu dia bumbuk kapet. Kan bagi luang tu tanam ubi ke apa ke, dia bumbuk kapet nak bagi elok. Bumbuk kapet tu boleh makan kalau emergency. Boleh makan, tapi berapa lama nak tahan. Dia bumbuk kapet, lepas tu dia bumbuk pokok bunga. Dalam rumah dia hanya ada TI, dan dalam tu sumber makanan banyak tu Luang tak ada sumber makanan. Sumber makanan dia rumah dia tu untuk dalam TI tu Orang tak nampak lah ni, tapi Nabi nampak dah. Ulama-ulama Hadramaut lah ni, di Kota Tarim setiap rumah belah kambing, dan buat ternakan kebun-kebun apa banyak kan. Kenapa bersedia ni akan berlaku macam ni yang Nabi sebut ni, kerosakan di segi ekonomi. Sebab orang mengharapkan import, ekspor, orang tinggal ternakan dan juga tanah mereka, hidup dalam bangunan-bangunan, ambil makan gaji saja tanpa mereka sedang, semua tak ada risiko dia. Itu Nabi sebut. Jadi Allah SWT nak sebut banyak. Jadi contoh kawan rumah jiran kita tu, tanah kecil tanah cukup-cukup, dia buat sebuah rumah, belakang tu dia buat tanam ubi sikit, lepas tu belakang tu dia buatlah, dia ternak ayam ke, ataupun dia ada kambing sikit, 3-4 ekor. Okey, Allah SWT. Kita ni rumah besar 3 tingkat, kaya, 1 juta rumah kita, lebih daripada 1 juta kita buat. Contohlah kalau mall nanti disekat bom apa semua, kita habis bekalan dalam makanan kita punya, dalam TI kita habis tahan 2 hari udang kita semua habis lah kita makan. Waktu ni kita nak buat apa? Waktu tu bangga ada orang besar tapi tak boleh nak makan rumah tu. Kereta ada 5 biji depan rumah, ada 5 buah kereta, Ferrari, Audi, Honda, Mercedes. Tapi yang tu boleh bagi hidup kita tak? Tak boleh nak makan. Naik kereta pun tak boleh. Naik kereta depan tu saya orang tembak, lepas tu jangan keluar rumah, kalau keluar kami tembak. Contoh
Ini akan berlaku semuanya. Nabi kata nanti di akhir zaman akan berlaku malahim. Dia panggil apa? Malhamah al-kubra, perang besar. Perang besar akan berlaku di akhir zaman, zaman Mahdi. Yang tak perang dua tempat ya, tempat paling sejuk dan tempat paling panas. Akan berlaku perang semua tempat. Zaman kebangkitan itu Imam Mahdi. Zaman peperangan di antara dua kumpulan itu hak dan batil, kafir dan juga Islam. Okay, musuh Allah dan juga mereka yang berjuang agama Allah SWT. Tak apalah. Jadi Allah SWT. Waktu tu kita tengok Allah nak makan siling tak boleh, nak makan rumput kapet hak elok tu tak boleh, pokok bunga kertas kita, pokok bunga rus semua tak boleh makan. Waktu boleh nak makan tapi terang mana saja. Kita tengok keling lah, aku tak ada nak makan apa ni, hari ni sehari tak ada makan langsung ni. Dia dengar sebelah rumah dia tu bunyi kambing. Jadi macam mana? Pi nak beli. Bila pi nak beli, orang tu dia 3 ekor kambing dan dia relax lah. Rumah dia kecil, rumah papan lah, tapi relax lah hidup. Dia rumah batu besar 1 juta lebih rumah dia, gelisah. Aku nak makan apa, bekalan tak ada apa semua. Kambing tak ada, ubi aku tak tanam rumput kapek dah. Allah SWT. Rumah tanah macam besar, tanam rumput kapek dah. Jadi Allah SWT. Saya belakang ni saya tanam ubi. Saya nak praktik hadis Nabi SAW. Cuma makanan ternakan yang jenis ayam pun tak belah lah, belah kucing lah, tak boleh makan lah kucing tu. Yang tu nantilah. Ayam pun nanti kita tengok, nanti ada kesempatan kita belah lah apa-apa yang sikit-sikit. Tapi diperlukan tempat yang elok. Tempat ni dia tak sesuai dia keliling itu rumah. Dan ada satu tempat lagi mungkin kita ada duit nanti ke, kawan-kawan kita ada tanah, kita pakai akak lah buat. So kawan kita kata ni kami ada tanah sikit kat pelah-pelah ni ke apa semua, kita pakai buat tu. Tanam apa, ternak sikit kan. Ternak ikan ke, ternak ke apa ke. Okay, jadi Allah SWT. Jadi Allah SWT nak cerita banyak. Jadi dia dengar kambing selalu rumah kawan dia. Oh dia kambing kan boleh makan lah. Nak keluar beli market semua tak boleh dah. Dibom dan sebagainya. Akhirnya dia pergi rumah sebelah rumah kawan dia. Kambing 3 ekor lah. Tapi kambing 3 ekor boleh jadi lebih mahal daripada rumah dia. Dia pergi. Dia kata, tengok Nabi dah sebutlah hadis. Dia kata dekat rumah tu, abang, minta maaf banyak-banyak, sama ni saya tak peduli abang tu. Sebab saya pandang abang susah. Tapi hari ni saya rasa saya perlukan abang lah. Dia kata, abang boleh tak bagi sekok kambing kat saya lapak sehari ni tak makan. Nanti saya habis dah, nak keluar tak boleh. Dia tembak, dia pancam. Kena habis, mall pun tak ada apa dah, kena bom habis semua dah. Tak ada bekalan apa dah. Semua habis dah, gudang-gudang semua dikuasai oleh apa dia panggil apa, musuh-musuh dah. Tak, abang tolong bagi kambing. Dia tak nak beli anak kambing aku pun ada 3 ekor lah untuk bekalan aku. Nak makan sikit-sikit lah. Dah saya nak beli ni, saya nak beli. Allah SWT. Berapa abang nak jual? Allah SWT. Itu abang tu pula dia panggil apa? Mengharga. Allah SWT. Dia kata hang berani berapa? Hang berani berapa? Hang berani berapa? Dia panggil bit. Hang berani berapa? Dia kata harga kambing 1000 dia tak. Saya berani 1000 lah ke? Tak ada 1000. Kalau 1000 tak payah beli. Sebab kambing 3 ekor ni dia seolah nyawa aku. Siapa? Tu saya makan ada. Dia bukan harga 1000 kata dia. Macam rezek lah ni, rezek tak keluar dah. Tengok berapa harga rezek lah ni, 50,000, 45,000 tak keluar dah. Limited edition tak keluar dah. Akhirnya rezek jadi melambung dengan harga. Kan hak tu ya dah. Orang pula jadi gila pula. Gila rezek pula lah ni. Waktu keluar tak gila sangat, waktu tak ada dia gila pula. Jadi tu manusia begitu lah. Dia panggil manusia gila lah tu. Jadi rezek 50,000 sanggup beli. Dia syok tengok orang, bukan ada apa syok tengok, tapi waktu zaman tak nak makan, tak boleh makan rezek tu pun. Baik beli kambing, boleh beli rezek 50,000 beli rezek kambing, tengok berapa banyak kita boleh beli buat ternakan, beli tanah buat ternakan situ. Jadi Sayyidina Muhammad jadi dia tu kata 1000 bukan harga dia lah ni. Ini limited edition punya, tak keluar dah kambing macam ni. Tak ada di tempat lain cari, tak ada dah. Maiden pun tak ada dah. Dia kalau nak beli bukan harga 1000, bukan harga biasa. 10,000 jual. Tak jual kata dia. Lagi up lagi. 30,000 tak jual. 100,000 sekok tak jual. 500,000 tak jual. 1 juta. Baru fikir dia. 1 juta jual, nak sekok 1 juta. Harga sekok kambing harga rumah dia. Memang dia kalau dia nak hidup, dia akan beli. Dia akan kata apa? Tak apalah lah ni ambil rumah aku duduk rumah papan kecil ni. Aku gadai rumah, jadi dapat sekok kambing, nampak? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Harta yang paling bernilai yang dimiliki oleh seorang nanti di akhir zaman, kambing yang ikut dia, bersama dengan kambing. Dia pergi mana pun dia buat ternakan, dia buat pertanian.
Dan hadis lain Nabi kata, pedulilah tanah kamu, buatlah cucuk tanam yang kamu boleh makan. Di zaman nanti akan berlaku perangan besar dan sebagainya, kamu tak boleh nak keluar, makanlah apa yang di sekeliling rumah kamu. Ini yang telah dibuat oleh tok nenek moyang kita dulu. Zaman Jepun dan sebagainya, makan ubi, apa boleh hidup mereka. Kalau mereka tak hidup, kita tak hidup lah. Tak ada lah kita. Hidup mereka. Kenapa? Ternakan ada. Ini yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi di Kota Tarim, ulama-ulama sana sangat menggalakkan tanaman, cucuk tanam dan juga menternak. Di rumah-rumah dia orang Tarim, mereka akan buat kandang kambing sikit kecil ya. Yang kedua ayam. Mereka belak kambing nak ayam. Kalau berlaku apa, yang tu lah makanan dia, sumber dia. Kita nak makan apa? Duk flat pula. Terjun tu bunuh diri lah. Nak sana okey. Tak ada apa. Boleh duk flat, tetapi cuba fikir apa kita nak buat. Di antara cara yang terbaik yang kita sebut awal tadi, awal bahasan kita, tiru Rasulullah. Ada orang simpan duit, dia niat nanti waktu sakit, akhirnya sakitlah sebab niat nak sakit. Aku simpan 50,000 dalam bank sebab aku sakit nanti. Waktu sakit nanti ni aku pakai untuk jantung aku. Dia minta pada Allah tu. Dia niat duit ni untuk sakit, akhirnya sakit dan duit tu habis untuk sakit. Jangan simpan duit kerana risau masa depan kita, sakit dan sebagainya. Boleh jadi tak sakit, mungkin lusa matilah. Tapi simpanlah duit kalau niat nak ikut sunnah Rasulullah boleh. Kerana Rasulullah pernah simpan bekalan makanan dan juga kewangan dia cukup untuk setahun. Dan ini diamalkan oleh ulama di Hadramaut. Dia berpesan ikutlah sunnah Nabi ni, khususnya di akhir zaman. Kalau boleh kita ada duit lebih, simpanlah bekalan makanan yang sekadar cukup untuk setahun. Tak kira tanaman ke, ternakan ke, ataupun simpan benda-benda yang tahan setahun, simpan. Agak kalau setahun terputus bekalan, kena gempa ke, kena apa-apa bencana, aku tak boleh keluar dari tempat ni, putus jalan apa semua hubungan dengan luar, kurang-kurang 4-5 bulan ke setahun aku boleh makan benda yang ada ni. Di Hadramaut sana mereka ada gudang mereka sendiri, simpan bekalan makanan yang cukup untuk setahun, untuk qadiah daripada kampung dan sebagainya. Dibuat di sana kerana mengamalkan hadis Nabi SAW. Daripada standby, kita standby apa tak standby apa, lah syok, rasa mewah. Boleh pergi mall, beli, pergi kedai makan, bayar, terus makan. Nanti bila makanan kedai makan tutup, mall tutup semua, nak beli apa? Nak makan apa? Mana ada apa dah? Tak ada apa dah. Nak mengaikan, kita tak kerti mengaikan. Sungai pula tak ada di tempat kita, lagi teruk. Macam mana? Nak pergi ke laut, boleh, kita tahu kan nak pergi ke laut macam mana tu. Takut-takut lagi naik-naik sikit, ombak jatuh terus, tenggelam dah. Dan tak tahu macam mana nak imbang ombak, tak tahu, kalau angin pun tak tahu semua. Ribut apa semua dia tak tahu. Pipi mati terus, bukan nak makan, pipi mati terus. Tu lah, mabuk laut apa semua. Jadi yang terbaik adalah amalkan hadis Nabi SAW. Siapa ada kemampuan untuk ada gudang di rumah dia, simpan bekalan untuk cukup setahun. Dibuat di Kota Tarim. Buat ternakan, buat tanaman. Kalau boleh simen-simen yang banyak sangat di rumah kita tu pecah sikit, buat untuk tanam ubi yang boleh makan, emergency. Jangan tak fikir benda ni. Nabi suruh kita fikir. Nabi habaq dalam hadis. Itu penting mengaji fiqh tahulat dan penting mengaji hadis-hadis akhir zaman. InsyaAllah lepas raya nanti kita buka lah. Tapi dah buka dah siap ni, kitab ni tak baca. Okay. Wallahualam, tak ada nak baca kitab ni. Tak apalah, esok kita akan sambung risalah muawanah berkenaan dengan keyakinan. Wallahualam.